Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama-sama lagi. Okey, hari ni aku akan buat video aku macam sebelum ni. Pasal apa? Pasal kenyataan Lim Kit Siang mengatakan kemungkinan 100 tahun di dalam negara Malaysia akan ada Perdana Menteri yang bukan daripada Melayu. Dan baru ni kenyataan macam Lim Kit Siang macam dia ada cakap dekat Amerika Syarikat 230 tahun barulah ada Perdana Menteri daripada kulit hitam, iaitu Barack Obama. Dan terus bertukar balik kepada orang yang berkulit putih. So, itu pandangan Lim Kit Siang mengatakan Malaysia suatu hari nanti 100 tahun akan datang, Malaysia akan ada Perdana Menteri bukan daripada orang Melayu. Jadi biasalah para walaun ni, Allahu Akbar, dia punya koyak rabak sakit hati, dia punya main adu domba, dia nak panahkan keadaan, dia nak panahkan isu, dia nak kata tengoklah ini agenda Pakatan Harapan, ini agenda DAP, ini itu ini apa segalanya dia hantar. Sedangkan dia pun takkanlah hang tak reti nak fikir. Takkanlah hampa tak boleh nak fikir. Dia tu dah veteran. Dia dah tak ada jawatan apa-apa di dalam parti DAP. Dia hanya penasihat sahaja. Jadi, siapa-siapa pun boleh keluar pandangan. Kan? Sedangkan apa yang dia cakap tu tidak akan berlaku, nak abang ping apa? Tidak akan berlaku. Tak apa. Kita dengar dulu hujah dia dan sekejap aku akan sertakan senarai yang di dalam negara kita sehingga tak tahu wallahualam sehingga kiamat di 5 ke 6 perkara kita rakyat Malaysia tak boleh usik, tak boleh tergugat, tak boleh buat apa. Ni senarai, sekejap aku akan senaraikan dekat tepi ni. Jom sama-sama kita dengar dan direspon oleh DSA. Aku tak tahu nama penuh dia, mungkin Datuk apa, aku pun tak tahu. Tapi tak apa, jom kita dengar dulu sedikit ucapan daripada walaun ni, Pentaksub Muhyiddin, dan direspon oleh DSA. Dan last kali aku akan bagi hujah aku. Jom sama-sama kita dengar. Baru-baru ini Lim Kit Siang mengeluarkan kenyataan kenaan impian Malaysia. Korang rasa kenapa? Korang tahu tak? Penyokong-penyokong Pakatan Harapan mula mempertikaikan hala tuju Anwar Ibrahim yang tak nampak jelas. Maka Lim Kit Siang mengingatkan mereka tentang impian Malaysia. Mahal harganya untuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia. Hai, DSA sini. Saya terpanggil untuk memberi penjelasan mengenai satu video daripada Friends of Muhyiddin, di mana ada seorang yang mungkin inilah admin dia. Dia telah mengatakan kita kena bayar harga yang mahal untuk Anwar jadi PM. Kenyataan yang dibuat di dalam TikTok dia itu bagi saya sesuatu yang tak sepatutnya lah. Kenapa dia nak kaitkan mengenai pandangan peribadi penasihat DAP Tan Sri Lim Kit Siang semasa dia di Manchester. Dia telah memberi ceramah mengenai satu hari nanti akan ada PM daripada bukan Melayu. Jadi TikTokers itu telah menceritakan bagaimana Anwar ini telah gagal dalam pemerintahan dia baru setahun dan mengatakan untuk Anwar ini terus relevan, penyokong PH harus percaya mengenai impian Malaysia yang dicetuskan oleh Tan Sri Lim Kit Siang. Bagi saya ini adalah satu komen yang berniat jahat oleh admin Friends of Muhyiddin inilah terhadap PMX. Apabila saya menyelusuri perlembagaan Malaysia dan membaca setiap artikel di dalam Google, dia mengatakan perlembagaan Malaysia tidak menyekat mana-mana orang bukan Melayu menjadi PM. Ini isu yang cukup sensitif. Kalau kita sentuh hal ni, dia akan membakar sentimen. Sebab saya pun dibesarkan dengan isu-isu yang begini di mana pada masa dulu UMNO dengan DAP ni memang seteru yang kuat. Begitu juga dengan parti-parti yang lain. Apabila sebut DAP saja akan terus menaikkan sentimen perkauman.
Jadi apa yang saya tengok daripada blog Tan Sri Lim Kit Siang ni, dia mengatakan di Amerika Syarikat mereka mengambil masa 230 tahun sebelum seorang kulit hitam dapat menjadi Presiden Amerika Syarikat. Jadi dia berkata Malaysia tidak memerlukan 230 tahun untuk melihat seorang bukan Melayu berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi dia ada cakap, saya tidak jangka perkara ini akan terjadi dalam 100 tahun yang akan datang. Wah, 100 tahun lagi no. Dan bagi saya, ini pandangan peribadi dia lah. Lim Kit Siang ni pun dah umur 82. Arwah ayah saya 83 tahun dan besok adalah hari ulang tahun dia lah. 12/12/1940. Jadi saya pun tak nak kecam sangatlah. Dia ni taraf-taraf ayah saya sajalah. Dan Tan Sri Lim Kit Siang ni dengan Tan Sri Haji Adi Awang ni pada masa dulu mereka ni boleh peluk cium masa PKR, DAP dengan PAS bersama. Bagi saya mereka ni terikut-ikut lah pasal politik-politik yang sebelum-sebelum ni lah. Jadi apa-apa pandangan yang diberi oleh Tan Sri Lim Kit Siang ini adalah pandangan peribadi dia dan bukan datang daripada pimpinan tertinggi DAP pada masa sekarang yang diketuai oleh saudara Anthony Loke. Kita pun sedia maklum Tan Sri Lim Kit Siang ni dia tak habis-habis lah dengan impian Malaysia dia. Begitu juga dengan Tan Sri Haji Adwan. Baru ni sebut pasal munafik lah, PH ikut Israel lah, mengafirkan orang, mengeluarkan faktor-faktor dia dan boleh spin balik apa yang dia kata dulu tak betul, sekarang ni dah jadi betul. Lim Kit Siang, Haji Adi Awang, Mahathir ni depa ni dulu memang kawan ni kata kawan ni, kawan ni kata kawan nu. Jadi mereka ni macam asam garam politik lah. Macam kalau tak ada depa ni bagi statement macam tak seronok lah pula kan. Saya pun tak boleh nak komen banyak-banyak lah. Nak gelak pun tak boleh. Malah ni cerita serius ni. Saya pun takut juga aku salah cakap. Jadi saya nak bagi tahu lah mengenai PM daripada orang bukan Melayu tidak akan terjadi. Kerana berdasarkan politik dan sejarah yang terdahulu, lebih baik untuk negara ini mengekalkan status quo ini. Maknanya sampai bila-bila Perdana Menteri adalah orang Melayu. Dan untuk makluman juga, DAP pun baru ni dia ada mengatakan mengenai kesetiaan kepada raja. Katalah satu hari DAP ni menang banyak tapi tak mungkin lah. Dan pelantikan Perdana Menteri pi kat mana pun akan dilakukan oleh kita punya Yang di-Pertuan Agong. Dan bagi saya Yang di-Pertuan Agong akan terus memilih Perdana Menteri daripada orang Melayu, daripada kalangan parti tersebutlah. Dan bagi saya DAP tidak akan membantah. Sebagai rakyat Malaysia, kita telah tertakluk dalam rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Apa-apa dulu raja, kemudian negara. Itu kena faham sampai bila-bila. Jadi nasihat saya, kita jangan terus melenting. Kenapa kerajaan perpaduan ini terdiri daripada parti-parti yang pada dahulunya tidak boleh bersama disebabkan senario politik pada PRU ke-15 hari itu ada parti yang memenangi majoriti. Maka atas nasihat Yang di-Pertuan Agong jadilah kerajaan perpaduan. Jadi sekarang ni semua orang mengambil pendekatan yang berhati-hati untuk tidak membuat statement untuk menghentam parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan. Jadi video yang daripada Friend Osman Yudin ini jelas. Bagi saya ialah satu menghasut dan membuat fakta yang bukan-bukan dan menfitnah lah. Mengatakan Anwar ini sebenarnya Perdana Menteri yang menjadi orang suruhan DAP. Tidak sama sekali. Sebelum saya akhiri saya punya BTT ni, saya ingin quote sikitlah ayat daripada arwah Subki Latif yang mengatakan Melayu yang bodoh dan sentimen perkauman sahaja yang akan naik minyak. Macam dia ni lah. So kita calm down, relax,
biar polis buat kerja. Polis pun dah panggil Tan Sri Lim Kee Siang untuk bagi statement. Dan Ya. biar dia bagi statement. Kita jangan terikut-ikut dengan rentak pihak pembangkang ini. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat. InsyaAllah. Okey geng, alhamdulillah geng. Okey. Hampa dengar, hampa faham. Okey, 5 perkara yang tak boleh diubah di dalam perlembagaan negara kita ni, ada gambar ni. 5 perkara yang tak boleh diubah sekalipun diluluskan oleh 222 kerusi ahli Parlimen Dewan Rakyat kecuali mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Takkanlah Raja-Raja Melayu dia nak hancurkan negara dia. Takkanlah Raja-Raja Melayu dia nak hancurkan dia punya kaum kerabat dia. Jadi 5 perkara ni antaranya agama Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia, hak istimewa Raja-Raja Melayu, hak istimewa orang Melayu, dan bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, dan darurat. Ini perkara kita tak boleh senang-senang kita nak buat main, kita nak ubah, kita nak itu now. Jangan harap. Kalau hampa nak sembang, hampa nak menipu, ini perkara, 5 perkara ni, kalau hampa adu domba, dia akan menjadi satu kesalahan 3R pada. Dia ada usik soal hak istimewa orang Melayu, Raja-Raja Melayu dan agama Islam. Jadi kita boleh, isu 3R kita boleh sebut, kita boleh apa, tapi hang janganlah duk adu domba, hang janganlah duduk menakut-nakutkan rakyat, hang janganlah duk fitnah orang. Sebab itulah hang kena ambil tindakan. Cuba kalau hang sebut dan hang memuji bangsa-bangsa Melayu dan bangsa-bangsa lain, cuba hang puji, dan juga dari segi agama Islam, cuba hang puji agama Islam, cuba hang cerita agama Islam macam tu macam ni, no problem, tak ada masalah. Cuba hang puji Raja-Raja Melayu, kan, tak ada masalah. Ini apabila kerajaan tidak menguntungkan hang tak dapat jadi kerajaan, Raja-Raja Melayu pun bersetuju lantik orang lain menjadi Perdana Menteri ataupun melantik orang lain yang jadi kerajaan. Lepas tu hang duk koyak rabak, hang duk sakit hati, hang petik habis semua, hang petikai habis susu galur Raja-Raja Melayu. Oh memang naya. Jadi nampak sangatlah hampa yang tidak menghormati. Walaupun kenyataan Lim Kee Siang pun ada orang pergi buat report pun berada di dalam siasatan polis. So apa? Itu pandangan dia. Kan, lainlah dia tu, pandangan yang dia keluarkan tu, dia sekarang ni sebagai timbalan Perdana Menteri ataupun sebagai Menteri Pertahanan ke Menteri apa-apa. Barulah memang agak terancam. Tapi sekarang ni dia bukan ahli parlimen, dia tak ada kena mengena dengan kerajaan, dia hanya penasihat parti DAP. So, apa nak takut? Janganlah mudah sangat memperbodohkan rakyat-rakyat Malaysia ni. Janganlah mudah duk mainkan kan otak-otak perasaan rakyat Malaysia. Takkan tak boleh fikir. Ada benda kita boleh bersetuju dan ada benda kita tak boleh bersetuju. Aduh, inilah kalau hampa tanya Kulan. Dulu Muhyiddin Yassin kata parti ajaran sesat. Parti PAS tu parti ajaran sesat. Sekarang ni termasuk dengan Muhyiddin Yassin sekali, Perikatan Nasional sekali dah sesak habis, dah mengarut habis dah. Sebab apa? Steam makan ubat tambah darah, steam ini jadi mengarut habis. Kan? Apa-apa je kenyataan yang keluar, semua dia nak kona, semua dia nak main, semua dia nak spin untuk nak memburukkan kerajaan hari ini. Jadi itulah orang kata jangan jadi walaun, jangan jadi mangkak, jangan jadi malulah sikit dekat bangsa lain, nampak orang Melayu macam ni je level lah. Okeylah, inilah sedikit perkongsianku. Janganlah jatuhkan martabat agama kita sendiri, janganlah menjatuhkan martabat bangsa kita sendiri. Kita wajib angkat martabat bangsa kita, kita wajib angkat martabat agama kita, kita wajib bina negara kita bersama-sama. Yang mana rakyat Malaysia kita perlu bersama-sama bina negara, bukannya bersama-sama runtuh negara. Allahu Akbar. Depa nak runtuhkan kerajaan. Cuba tengok sewaktu mereka tumbangkan kerajaan, apa berlaku di dalam negara kita. Apa berlaku? Pelabuk bergilir-gilir lari daripada negara kita. Sebab apa? Ketidakstabilan yang politik di dalam negara kita. Kerajaan agak, 2 orang je, 114 aja.
Kan majoriti 114 aja. Kan tergugat kerajaan tu. So alhamdulillah sekarang ni ada 152 orang, 151 dan 152 yang menyokong Perdana Menteri hari ni. Jadi kita perlukan kestabilan. Okey, jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampaan tuan. Assalamualaikum.